Baik, cantik perbahasan kita hari ini, banyak merungkai isu-isu yang kadang-kadang berlega di fikiran tapi tak tahu cara nak tanya sebenarnya kan. Terutama pada bulan puasa ni, kita nak dekat raya mana balik raya kat mana? Raya mungkin raya dekat Madinah. Madinah, Masya Allah. Bukan balik raya, keluar beraya. Keluar beraya. Okey. Lebih daripada orang biasa ni. Ni Tok Wali ni. Beraya di Madinah. Okey, bagi orang nak balik kampung mana, mesti balik kampung masa puasa lah. Tak ada orang balik kampung lepas raya. Jadi masa puasa ni dia balik musafir. Terutama nak balik ke Kelantan. Saya penceramah bebas, saya boleh balik bila-bila masa kan. Tapi orang yang bekerja ni memakan masa 12 jam dan confirm lebih lah kalau balik ikut kerajaan kan. Jadi bila balik, keluar contohnya balik kerja pukul 5. Ya, kemudian dia keluar daripada mukim dia tu pukul 6. Maksudnya masih puasa kan. Maksudnya dia keluar dalam keadaan setelah subuh. Itu kalau balik kerja. Kalau dia tangguh esok, maksudnya esok dia lepas sahur apa semua, packing apa semua, pukul 9 pagi baru keluar. Maksudnya ini dua kes, orang ni dia musafir ketika berpuasa. Jadi sebelum subuh, selepas subuh. Dah selepas subuh ni. Jadi adakah dia boleh mengambil hukum orang yang musafir tak berpuasa di situ? Sebab ada orang dia tak ambil perhatian pada keluar musafir sebelum subuh. Jadi bagaimana jawapan dia? Orang yang bermusafir boleh tak puasa ni, rukhsah ni dengan nas Quran. Okey. Memang Quran yang sebut. Quran yang ambil tanggungjawab terangkan hukum ni. Kalau kamu musafir, kamu boleh tak puasa. Okey. Jadi musafir yang macam mana? Adakah ada syarat musafir tu dia mesti naik unta, penat lah, ataupun naik basikal ke, jalan kaki ke? Tak ada. Bila Quran sebut musafir, mutlak musafir. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau safar dia itu tidaklah mendatangkan masyaqqah. Naik kapal terbang, balik Kelantan 1 jam saja. Walaupun sebelum subuh lah flightnya. Tak ada apa-apa masyaqqah, okey je. Maka afdalnya dia tidak berbuka, ataupun afdalnya dia meneruskan puasa. Tapi kalau ada masyaqqah, barulah dia berbuka. Bahkan kalau dia jadi mudarat dengan sebab makan, dengan sebab berpuasa ketika musafir, dia jadi wajib dia berbuka. Kalau sampai tahap memudarat lah. Itu kaedah biasa tu dalam syarak. Itu berbuka kerana musafir atau berbuka kerana masyaqqah? Dia begini, ada orang dia kata dia ni sebenarnya boleh berbuka. Dia boleh berbuka sebab dia musafir, tapi dia tak nak buka. Kalaulah dia tak nak berbuka itu dalam keadaan dia bermusafir yang boleh mendatangkan mudarat, dia jadi wajib berbuka. Wajib berbuka pula. Dia asalnya berbuka kerana musafir sunat je. Bukan sunat lah, boleh lah. Boleh. Tapi ada juga keadaan berbuka tu jadi wajib. Berbuka jadi wajib sebab apa? Dalam syariat ni, tidak ada mana-mana ibadat yang mana kita boleh menghilangkan nyawa kerana nak buat ibadat tu. Tak boleh benar. Semayang sampai nak hilangkan nyawa tak boleh. Tak boleh. Kalau contohnya berdiri, tak larat duduk. Puasa tak larat buka. Haji tak boleh pergi, tak wajib pergi. Kecuali satu je ibadat, yang mana tidak ada syarat jangan sampai menghilangkan nyawa. Apa dia? Apa dia? Jihad. Kalau jihad disyaratkan, pergi jihad dengan syarat tak luka, baru wajib pergi. Tak ada jihad. Tak ada. Dia tu memang konsep dia tu memang luka, potong, hilang nyawa. Itu memang dia punya inti dalam dalam risiko ibadat tersebut. Bahkan itulah dia punya kebanggaan ibadat itu adalah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Kamu membunuh atau kamu kena bunuh. Itu kemuliaan dalam ibadah jihad tersebut. So kita berbalik kepada apa yang ditanya tadi ni, orang yang dibenarkan tak berpuasa ni orang yang mana? Orang yang bila masuk je siang dia memang dah musafir.
Oh, masuk subuh lah. Subuh. Okey. Maksud masa awal subuh tu dia dah memang musafir. Maksudnya ketika subuh status dia adalah musafir. Musafir. Okay. Barulah dia itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau contohnya satu orang semasa masuk subuh, dia masih kat tempat dia. Maka apa dia berlaku kat dia? Maka untuk dia ni, dia telah lazimlah berpuasa atas dia. Telah lazimlah berpuasa atas dia. Maksud lazim apa? Maksudnya, oleh kerana dia orang mukim, dia orang sehat, maka dia wajib berpuasa. Jadi apabila dia pagi tu dia wajib puasa, dia kena habiskan puasa tu sampai maghrib. Wa atimmu thumma atimmus siyama ila al-lail. Bila dia ada di tempat dia pada waktu pagi, maka kewajiban puasa tu dah wajib atas dia. Apakah rukhsah yang membenarkan dia buka pula? Dia asalnya wajib. Rukhsah yang membenarkan dia buka adalah rukhsah sakit sahaja. Rukhsah musafir tak boleh. Tak boleh. Rukhsah musafir ni hanyalah apabila pagi tu dah memang musafir dah. Dengan bahasa yang lain, dia keluar sebelum subuh kalau baru mula nak musafir, ataupun dia memang tengah musafir, ini hari kedua dia punya musafir dia, maka boleh untuk dia tidak berpuasa. Boleh, bukan afdal. Sebab ada juga saya dengar ataupun saya tengok video orang yang seolahnya melihat antara benda yang umat Islam tak amat, dia risau ni, dia bimbang bila musafir puasa. Macam benda tu mengurangkan agama. Sedangkan tak ikut. Wa antasumu khairul lakum. Quran kata kamu puasa lagi bagus, kan? Boleh tak puasa. Tak adalah kita nak buat kempen, siapa musafir ni semua, nak travel ni semua, kita buat satu kempen. Hendaklah tidak, benda yang bukan perlu kempen, benda mubah, kan? Kenapa nak buat kempen pula? Bukan benda ibadat. Tak berpuasa bukan ibadat, kan? Jadi maksudnya kalau orang itu musafir sebelum subuh, dia boleh berbuka pada awal. Tetapi orang yang musafir selepas subuh, dia puasa dulu. Sehingga datang keadaan yang memberi mudarat ataupun masyakkah ataupun ada maslahah, baru boleh buka. Ini fatwa yang diberikan untuk orang yang travel berbelas jam. Pergi London contohnya, pergi London, dia pergi airport lepas subuh. Memang dia kena puasa. Jadi dia akan travel satu tempoh yang lama. Dia pergi ke negeri ataupun negara yang lambat. Makin lambat. Dia lari daripada masa. Dia jadi belas-belas jam. Jadi ini biasa soalan ni ditanya oleh pramugara ataupun ni lah, orang yang bekerja dalam kapal terbang ni. Mereka yang selalu terlibat dengan isu ni, kan. Kalau orang yang travelling, dia sekali-sekala je. Yang akan menghadapi benda ni adalah ni kapten, pramugari yang dalam flight ni selalu tanya soalan ni. Maka jawapannya begitu. Mereka tak boleh tak puasa daripada awal. Ini kalau dia keluar rumah nak pergi departure tu lepas subuh. Jadi benda ni kan boleh adjust. Simple je nak adjust. Kalau dia tahu perjalanan dia jauh, dia berazam tak nak puasa. Bukan berazam nak puasa, dia berazam tak nak puasa, dia gila keluar rumah dia semalam lagi. Malam tu pergi check in hotel dekat dengan airport, duduk kat airport tu, kemudian boleh esok tak puasa. Tak. Tapi masalah juga orang orang tu dia keluar rumah, dia punya tiket flight pukul 5 petang. Masalahnya dia daripada KL 5 petang terbang pergi ke Mesir. Dia lari pada malam ni. Sepatutnya 2 jam lagi berbuka. Sekarang ni dia lari ke Mesir, dia lari daripada malam. Waktu berbuka jadi dia lambat lagi. Jadi keadaan tu macam mana? Keadaan sama. Tak berubah. Dia tetap kena puasa. Macam contoh orang yang pergi Saudi 5 jam, kan. Pergi Saudi 8 jam, sampai kat sana bertolak tu pukul 10 dah. 10 pagi Malaysia. Sampai sana baru pukul 2. Kalau bertolak pukul 10, kita akan sampai Saudi pukul 2. 10 dia pukul 10 4 jam. Dia flight 9 jam. Dia dah puasa 13 jam.
Kemudian sampai sana pukul 2, buka puasa sana pukul 6. Dia kena tambah lagi 6 jam, so dekat 16 jam dia puasa. So kalau dia tahu tiket dia macam tu, seperti saya sebut tadi, dia ejah lah. Dia pergi check in, ambil hotel sama-sama ke, apa hotel yang berdekatan dengan airport, Movenpick. Dia ambil satu hari check in, dia sahur kat sana, kemudian dia tunggu Zuhur pergi airport, dan insya-Allah dia boleh mengambil rukhsah tadi. Kalau tidak, jangan ambil timing macam tu. Itu je. Okey.